Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin membangkitkan satu persoalan yang saya rasa perlulah kita sama-sama fikirkan. Sekurang-kurangnya itulah yang saya rasakan sebenarnya, iaitu sejauh manakah rapuhnya sistem keselamatan negara kita ini, terutamanya dekat pintu masuk negara kita di KLIA ataupun di KLIA 2. Sebab rentetan peristiwa yang berlaku dekat KLIA dan juga KLIA 2 ini memang benar-benar menggusarkan. Kita intro dulu. Cerita ni macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin anda memang dah tahu tentang satu kejadian yang begitu menggemparkan negara baru-baru ini, iaitu kejadian tembakan yang telah dilepaskan oleh seorang lelaki terhadap bekas isterinya, tetapi terkena dekat pengawal peribadi si isteri tersebut, di mana pengawal peribadi itu pada ketika ini sedang kritikal dan sedang menjalani rawatan dekat sebuah hospital. Di mana lelaki itu selepas melepaskan 3 das tembakan itu telah pun berjaya meloloskan diri, melarikan diri dan sampai sekarang menjadi buruan polis. Dan polis telah mengklasifikasikan lelaki ini sebagai sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat dikehendaki. Jadi saya tidaklah berniat untuk cerita kronologi ke ataupun detail berkenaan kes ini, sebab benda ini dalam siasatan saya takut nanti apa yang saya sebut ini mungkin akan mengganggu siasatan dan sebagainya. Anda boleh lihat sendiri serta membaca sendiri perkembangan kes ini dekat akhbar-akhbar ataupun di media-media. Ramai yang akan mengongsikan tentang perkara ini. Tetapi apa yang ingin saya sentuh dekat video saya ini, tuan-tuan sekalian, ialah berkenaan dengan aspek keselamatan dalam negara kita ini yang saya rasa macam tak up to date, tak up to notch lah sebenarnya. Sebab benda-benda macam ni boleh terlepas. Pertamanya, kita balik pada isu suspek kita itu kan. Saya tak nak sebut nama dia sebab nama dia memang ada kat media, anda tonton sendiri. Suspek ini dikata oleh polis mempunyai 3 rekod jenayah yang lampau dan kesemuanya membabitkan keganasan dan juga kekerasan. Jadi sepatutnya sebagai seorang suspek yang mempunyai 3 kes jenayah yang lampau membabitkan keganasan dan juga kekerasan ini, sepatutnya dia ini tidak boleh memiliki senjata api. Kalau dia ada lesen senjata api pun, lesennya akan ditarik kembali sebab ada kes jenayah. Tetapi dia ada senjata api. Jadi adakah berlaku sebarang kekhilafan dalam pemberian lesen senjata api itu sehingga menyebabkan orang yang ada rekod jenayah lampau yang tidak sepatutnya memiliki senjata api secara berlesen, tiba-tiba ada senjata api? Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya kalau lelaki itu memiliki senjata api tanpa lesen, ini lagi membangkitkan kerisauan. Dari mana dapat senjata tersebut? Dan bagaimanakah dia ada akses untuk mendapatkan senjata api yang tidak berlesen itu? Sebab kalau anda masih ingat, baru-baru ini pun seorang warga Israel ditangkap oleh polis dengan memiliki sepucuk pistol dan juga lebih 200 biji peluru. Tak tahulah apa tujuan dia kan, sampai sekarang kita tidak pasti lagi, di sebuah hotel dekat tanah air, dekat Ampang je pun. Jadi benda ini membangkitkan kegusaran pada kita. Begitu mudah sangatkah untuk sesiapa sahaja mendapatkan senjata api secara haram, secara under table dekat negara kita ini? Dari mana dia dapat? Adakah ada terdapat tokan senjata api secara haram dekat Malaysia ini yang bergerak senyap-senyap yang kita tak tahu? Ataupun dia dapatkan benda itu dari negara jiran? Seandainya kalau terdapat tokan dalam negara kita ini, dan tidakkah pihak berwajib hendak menyiasat dari mana sebenarnya senjata ini dapat, dan siapakah tokan ini, dan kenapa dia tidak ambil tindakan? Dan kalau belah benda ini, pistol ini atau senjata ini boleh didapati dari negara jiran, ini lagi pening. Sebab ini nampak sangat macam, kata apa, kawalan dekat sempadan kita ini sangat-sangat rapuh, sehingga menyebabkan benda yang sangat-sangat berbahaya ini boleh diseludup masuk ke dalam negara kita ini. Jadi celah mana pun kalau kita fikirkan, ianya adalah sangat-sangat menggusarkan sebenarnya berkenaan dengan bagaimanakah si suspek ini boleh dapat senjata api. Itu belum kita cerita tentang, minta maaf saya cakap, macam contohnya sesetengah orang kata perkongsi gelap sebagai contohnya kan, yang kita tahu memang ada memiliki senjata api ke apa-apa ke, dan benda-benda ini sampai sekarang seolah-olah macam tidak ada apa-apa penyiasatan yang menyeluruh tentang pergerakan orang kata apa, pengendaraan senjata api sama ada secara legal ataupun secara illegal dekat negara kita ini. Macam tak nampak sangat. Tapi tak tahulah kalau benda-benda ini sebenarnya memang telah disiasat secara terperinci, tetapi tidak didedahkan kepada umum untuk menghilangkan kegusaran. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi saya rasa sebagai rakyat kita perlu tahu, sebab sekarang ini keselamatan kita memang menjadi satu isu sebenarnya. Kalaulah orang boleh mudah-mudah saja dapat senjata api, jadi siapa sahaja yang kata selamat? Jadi bila masa saja seseorang yang ada akses senjata api itu, sama ada dia akan bertindak sesuatu yang di luar daripada batasan undang-undang, ataupun dia menawarkan perkhidmatan tersebut untuk bertindak bagi mewakili pihak-pihak tertentu
untuk orang kata apa menjalankan tugas-tugas melakukan satu di luar undang-undang tak ada online lah. Macam tu lah. Tak nak sebut perkataan tu sebab nanti takut video ni kena ban. Tapi yang paling penting saya nak sebut dekat sini lah, sekarang kes ini berlaku dekat KLIA, dekat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, pintu masuk negara kita ini. Bagaimana seseorang yang ada senjata api boleh lolos masuk KLIA dengan senjata api tersebut tanpa sebarang pemeriksaan yang jitu daripada airport security dan sebagainya. Sebab yelah, sekarang ini KLIA ini tempat yang sangat-sangat penting tau, sangat vital tau sebenarnya. Ini adalah pintu masuk negara. Jadi patutnya aspek keselamatan dekat situ memang sangat-sangat dipertingkatkan. Tak payah tunggu ke kes pun. Tetapi sekarang ini seseorang yang ada senjata api boleh mudah-mudah masuk dekat situ tanpa sebarang pemeriksaan ke apa-apa ke, boleh lolos macam itu saja. Dan dia boleh bebas menggunakan senjata api itu bila-bila masa saja tanpa sebarang orang yang syak dia akan guna ke apa-apa ke. Macam tu lah kiranya kan. Dan ini mengingatkan saya pada kisah tahun 2017 lebih kurang macam tu, iaitu kisah pembunuhan abang kepada pemimpin Korea Utara yang bernama Kim Jong Nam dekat KLIA 2. Dan ini kes pun sama juga, iaitu serangan yang berlaku dekat KLIA 2, dekat salah satu lagi pintu masuk negara kita ini. Dan benda itu tak kira lah ada apa-apa unsur espionage ke apa-apa ke, itu belakang cerita lah kan. Tetapi menunjukkan bahawa kawalan keselamatan dekat pintu masuk negara kita ini sebenarnya sangat, bukan nak kata sangat longgar, tapi macam tidak sepatutnya begitu. Sepatutnya untuk sebuah pintu masuk negara yang paling utama ini, kawalan keselamatan itu kena betul-betul dipertingkatkan. Dan yang paling menakutkan kita, si suspek yang menembak pengawal keselamatan itu, yang menembak isteri tu kan, lepas dia lah buat tembakan, dia boleh lari macam tu, lolos macam tu je. Dan tidak ada sebarang pihak yang nak kejar ke, nak tangkap ke, ataupun tiba-tiba saja tidak ada sebarang peningkatan keselamatan secara mendadak ad hoc ke untuk memastikan dia tu tak keluar daripada airport. Sebab kita tahulah KLIA ni tuan-tuan, KLIA ni bukan bersamana pun. Memang dia luas, tapi dia tak bersamana. Dia bukan tempat yang berliku-liku tau, sebab dia sangat-sangat open. Jadi tidak banyak tempat untuk orang yang melakukan jenayah dekat KLIA boleh bersembunyi. Tak banyak tempat pun. Tetapi dia boleh lari, dia boleh hilang, dia boleh meloloskan diri, dan sampai sekarang polis tak jumpa dia. Jadi di sini macam satu pengawalan keselamatan yang boleh katakan agak-agak slack jugalah dekat KLIA. Saya buat video ini bukanlah untuk mempertikaikan apa-apa ke, ataupun mengatakan bahawa kita tak buat kerja ke apa-apa ke, tidak. Jauh sekali untuk melakukan satu fear mongering ke apa-apa ke. Tetapi ini merupakan untuk kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, dan juga untuk menjamin kedaulatan negara kita sendiri. Sebab anda kata kalau benda-benda ini kita tak address, kalau benda-benda macam ni kita tidak highlightkan untuk perhatian pihak-pihak berwajib, kita takut nanti benda-benda macam ni akan terus berulang. Dan benda itu pastinya tidak bagus untuk imej negara kita dan juga untuk tahap keselamatan rakyat. Dan rakyat memang ada segala hak untuk merasa gusar sekiranya kalau tahap keselamatan dekat negara kita ini tidak begitu cantik sekali dekat pintu masuknya. Boleh faham tak perkara itu? Jadi ini semua adalah demi kepentingan rakyat, demi untuk keselamatan rakyat, dan juga demi untuk kedaulatan serta imej negara itu sendiri. Saya rasa mungkin pihak-pihak berwajib kena ambil tindakan yang sangat-sangat proaktif, memastikan kawalan keselamatan dekat pintu masuk negara kita ini, memastikan tentang bagaimanakah penyiasatan untuk mencari siapakah yang menjadi pembekal kepada senjata haram ini dan sebagainya dipertingkatkan. Sebab rakyat berhak untuk merasa selamat. Rakyat kena rasa selamat. Dan seandainya kalau rakyat mula tidak rasa selamat dekat negara mereka sendiri, jadi memang satu isu lah sebenarnya tuan-tuan sekalian, betul tak? Tetapi itulah, kita hanya boleh memberikan sebarang cadangan, kita boleh hanya memberikan sebarang pandangan kan. Tetapi at the end of the day, ini adalah kerajaan mereka. Dan saya harap sangat kerajaan ini, yang kata mereka boleh buat sesuka hati mereka ini, menggunakan sesuka hati mereka itu untuk memastikan bahawa perkara-perkara seperti ini tidak berulang lagi. Sebab anda kata kalau itu tidak menjadi, dan apa guna Seri Hamzah kata macam ni, betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.